Moshi guys, welcome to Overthinker. Thanks guys for coming. Richard Ramirez, seorang pengendap malam. Dia dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1988 akibat daripada jenayah bunuh, serangan gila dan rompakan. And an acquaintance finally told police the suspect's name is Richard Ramirez. Di waktu rancak, dia jumpa dengan ajaran syaitan. Lucifer dwells within us all. Ajaran yang tepat dengan falsafah hidup dia. Mangsa dia tak ada pattern. Diperlakukan menurut nafsu dan tak dipilih mengikut bangsa. Kematian dia mengundang penuh persoalan gila. Persoalan seperti apa yang menjadikan dia seorang The Night Stalker, seorang lelaki ganas dalam membunuh mangsa-mangsanya. Sama macam dia, kita akan mengendap ke dunia paling gelap untuk tahu apa yang menjadikan dia The Night Stalker, pembunuh paling brutal di Amerika. By this time, Richard Ramirez dipenjarakan waktu dia berumur 25 tahun. Dari sini kita dah boleh bertanya, daripada umur berapa jenayah bermula dalam hidup dia? Sebelum kita pergi lebih jauh, perlulah kita tahu jenayah apa yang Richard Ramirez dah buat. April 10, 1984, selepas berjumpa dengan kakak dia, Richard Ramirez tinggal di antara dua hotel berdekatan. Sekitar tu ada apartmen di mana budak berumur 9 tahun, Melinda Leong, tinggal di apartmen tak jauh dari situ. Satu hari, Mel berjalan dengan adik lelaki dia. Dia tinggalkan adik lelaki dia sekejap sementara dia mencari wang kertas tercicir. Bila adik lelaki May mencari kakak dia, dia jumpa kakaknya mati, dibunuh dan tergantung di atas paip. 9-year-old May Long was found dead in the basement of her apartment building where she lived in the Tenderloin. Walaupun ada bukti, kes kematian May tak ada jawapan. Tahun 2004, DNA Richard sepadan dengan sampel DNA yang dijumpai di tempat kejadian. 1984, at the crime scene, they were able to match it with his DNA, Richard Ramirez. 1985, 2 bulan selepas May Leong mati, Richard Ramirez balik ke LA berjalan dengan kereta curi. Dia dah habis kokain dan nakkan duit. Dia berhenti di bangunan kecil di Glassell Park. Tingkap apartmen tu terbuka. Dia cabut besi tu keluar dan panjat masuk. Seorang wanita bernama Jenny Winkle, 79 tahun, sedang tidur. Tapi dalam rumah tu tak ada harta yang bernilai untuk dicuri. Richard Ramirez jadi marah dan tikam warga emas tu sehingga mati. Anak lelaki mangsa call polis keesokan harinya, tapi Richard Ramirez tak tinggalkan cap jari. Mac 27, 1985, Ramirez masuk kediaman Whittier di mana dia merompak terlebih dahulu. Di sana dia menembak muka Vincent Zazzara, 64 tahun, di muka. Isterinya pula, Maxine, terjaga dari tidur sebab bunyi tembakan tadi. Ramirez pukul dia dan mencari harta berharga. Tapi Maxine berjaya lari dan dapatkan senapang yang tak berpeluru. Ramirez tembak 3 kali, tikam dia dan korek mata perempuan tu dan masukkan ke dalam kotak penghiasan. Julai 1985, Ramirez pandu kereta curi ke Arcadia untuk ke rumah Mary Louise Cannon. Dia ketuk wanita tu dengan lampu dan tikam guna pisau dari dapur. Wanita tu mati. 5 Julai 1985, Ramirez menuju ke Sierra Madre di mana dia serang Whitney Bennett, 16 tahun, dengan setreka besi masa remaja tu tidur. Ramirez cuba cekik dengan wayar telefon, tapi Whitney berjaya bernafas. Ramirez terkejut dan terus lari, percaya yang Jesus dah selamatkan budak tu. Siapa sangka Bennett survive. 7 Julai 1985, Ramirez pecah masuk ke rumah Joyce Lucille Nelson. Dia rompak rumah tu dan pukul penghuni sehingga mati, meninggalkan tapak kasutnya di muka mayat. Kemudian dia masuk ke rumah Sophie Dickman, gari gadis tu, dan cuba rogol gadis tu. Ramirez paksa gadis tu bersumpah demi setan. Di sinilah bermulanya permainan Ramirez menjadikan mangsanya untuk mengucap ayat syaitan sebelum mati. Richard semakin terjerumus ke dalam ketagihan dan lembah gelap penyembahan syaitan. Dia obses dengan membunuh. Tapi pada Ogos 5, 1985, masyarakat kenal nama dia dan juga wajahnya, dan Richard Ramirez ditangkap. And he was captured by civilians in East Los Angeles the following day. 1989, Ramirez disabitkan jenayah Night Stalker. Seluruh dunia kenal dengan penyembahan syaitan dia. Tapi Ramirez teruja. Dia siap pakai suit dan shade setiap hari dalam mahkamah. Di luar mahkamah, dia dapat perhatian pertama kali dalam hidup dia. Masa tu dia ada girlfriend banyak, daripada 12 ke 15 orang. Macam mana pun muncul seorang wanita
Doreen Leoy, 25 tahun, seorang editor majalah yang percaya Ramirez sebenarnya tak bersalah. Dia tulis surat kepada Richard Ramirez 75 kali dan datang ke perbicaraan Ramirez setiap hari. Ramirez percayakan dia dan nampak sangat sayangkan dekat Doreen. Jadi dia melamar Doreen dalam penjara. Wartawan berkerumun di penjara. Apa perasaan Doreen selepas berkahwin dengan Ramirez? I'm so happy. I'm so thrilled. Tahun 1992, selepas hukuman dijatuhkan, Ramirez tinggal di penjara San Quentin State Prison menantikan hukuman mati. Pada tahun yang sama, dia dapat request dari Philip Carlo, seorang jurnalis. Kedua-duanya buat interview berjam-jam. Pada tahun 1996, Carlo publish buku bertajuk Riwayat Hidup dan Jenayah Richard Ramirez. Tahun 2013, Richard mati akibat limfoma pada umur 53 tahun, meninggalkan persoalan misteri yang tak berjawab. Susah sikit nak bicarakan apa yang menjadikan seorang pembunuh bersiri. Jadi, menjenguk ke kisah silam dia akan provide kita some of the clue that might help us, but the clue also can be disturbing. Lahir pada 29 Februari tahun 1960, Richard Ramirez ialah anak bongsu kepada pasangan imigran Mexico di El Paso, Texas. Mak dia namanya Mercedes, bekerja sebagai pekerja kilang, dan ayah dia Julian, seorang veteran askar yang bekerja di Santa Fe Railway. Ayah Ramirez panas baran dan jarang ada kat rumah. Kedua-dua ibu bapa keluar pergi kerja, maka tinggallah anak-anak diorang start terlibat dengan masalah. Abang Richard menghidugam dan pecah masuk rumah jiran dengan sepupu dia Mike. Manakala Richard pula banyak habiskan masa dengan pengasuh atau bermain di rumah seorang diri. Bila dia berumur 2 tahun, dia cuba mencapai radio. Malangnya, satu almari jatuh mengempap, meninggalkan dia dengan 30 kesan jahitan dan darah beku di bahagian kepala. 3 tahun selepas tu, dia bermain di taman permainan dan dihentam papan buaian. Akibat daripada tu, dia dihantar pulang dengan lebih jahitan. Pada umur 11 tahun, ibu bapa dia semakin risau. Richard kadang-kadang mengalami sawan. Tak jelas sama ada kecederaan di kepalanya adalah puncanya. 2 tahun kemudian, fikiran di kepala semakin teruk. Sepupu Mike baru saja pulang daripada Vietnam. Dia bekas askar dan Ramirez sanjung sangat dengan dia. Mike suka berlagak tentang apa yang dia buat dekat luar negara. Dia simpan gambar Polaroid sekurang-kurangnya 20 perempuan yang dia dah rogol dan bunuh. Mike juga ada kongsikan apa yang dia belajar sebagai askar. Dia nak Richard tahu berlawan dan membunuh. Sementara tu, isteri Mike, Jessie, tak suka dia luangkan masa dengan sepupu dia. Dia nak Mike cari kerja kosong, dan punca itulah mereka selalu bergaduh. Satu hari, bila Jessie balik daripada rumah bawa barang dapur, Mike ambil .38 revolver dia dan acukan kepada Jessie. Jessie sebaliknya melawan dan mencabar Mike untuk tembak dia. Tanpa berfikir 2 kali, Mike menembak. Tragedi tu berlaku di depan anak dia dan di depan Richard Ramirez. Selepas tu Mike pun ditahan. Itulah hari di mana Richard Ramirez obses dengan membunuh, jenayah dan juga kematian. Waktu itu pelajaran dia di sekolah dah makin teruk. Dia banyak mencuri, ketagih dengan dadah. Sebagai hukuman, dia dipukul oleh ayah dia. Satu hari yang paling brutal, ayah tinggalkan Richard Ramirez di kubur dan rantai dia tinggalkan dia seorang-seorang. Demi melarikan diri daripada ayah dia sendiri, Richard duduk dengan kakak dia Ruth dan abang iparnya Roberto. Abang ipar dia seorang kaki skodeng dan Richard selalu ikut sekali. Setiap malam diorang buat kerja terkutuk tu. Dalam minggu yang sama, Richard pun dapat kerja di hotel Holiday Inn dan kawan dia bagi master key untuk semua bilik. Dia suka intai orang melalui tingkap dan masuk senyap-senyap curi barang masa hotel guest tidur. Tapi tiba-tiba satu malam, dia jadi tamak. Dia menyorok dalam almari semasa tetamu dalam bilik mandi. Ramirez serang dan cuba rogol perempuan tu. Mujur si suami sempat masuk dan tangkap Ramirez. Bagaimanapun Ramirez terlepas dari tuduhan sebab pasangan tu tak nak balik ke El Paso untuk ke mahkamah. Pada tahun 1978, waktu Ramirez berumur 18 tahun, dia tinggalkan bandar El Paso selamanya, menaiki bas Greyhound satu hala ke Los Angeles. Jadi, bermulalah ketagihan dadah yang teruk dan siri rompakan Ramirez dalam hidup dia. Ramirez banyak habiskan masa untuk hafal peta perumahan dan kerap berkeliaran dan tidur dalam kereta curi. Ramirez jumpa falsafah yang kena dengan jiwa dia. Dia mula baca buku tulisan Anton LaVey, pengasas gereja syaitan. Bila kakak dia Ruth risau dan mula mencari Richard di LA, dia jumpa Richard dekat pekarangan bas, someone yang susah untuk dikenali.
Tapi masa tu Ramirez masih lagi berpindah randah daripada motel ke motel yang murah dan masih lagi ketagih dengan dadah. Di sinilah bermulanya situasi Richard Ramirez menjadi semakin rosak, obses menurut falsafah gila dia. Mangsa pertama, kanak-kanak 9 tahun, May Linda. Detektif tanya kalau Ramirez ada bagi emosi berkenaan jenayah dia. Tapi Ramirez tak bagi sebarang emosi. Malahan tampak seolah-olah bangga dia seorang pembunuh bersiri yang paling kejam. No empathy, no feelings, nothing. He never showed any remorse for what he had done. He wanted to be known as the greatest serial killer that ever lived. Pakar psikologi Michael H. Stone mengatakan Richard ialah si gila yang dibuat, bukan yang dilahirkan gila. Betulkah trauma dan tragedi kecil menjadikan seseorang menjadi penjenayah? Ramirez pun ada bertanya soalan yang sama. Dalam interview berjam-jam dia dengan Carlo, dia tanya, Is there such a thing as a bad seed when a baby is born? Is he already a serial killer, already made, or is he created? Memang susah situasi macam ni untuk ditafsir. Tapi Richard Ramirez sendiri percaya faktor penyebabnya adalah persekitaran, di mana serial killer muncul sebagai resepi kemiskinan, dadah dan penderaan masa kecil. Sebenarnya ada bukti yang menyokong apa yang Richard Ramirez kata. Kajian pembunuh bersiri tahun 2014 mengatakan lebih separuh pembunuh bersiri pernah didera secara fizikal dan mental. Maka dalam kes ni, Ramirez adalah satu daripada 5 pembunuh bersiri yang pernah kemalangan di kepala. Yes, betul. Faktor ni bukanlah penyumbang utama dalam menjadikan seseorang sebagai seorang penjenayah. Semua orang diberikan pilihan untuk mendapatkan bantuan. Tapi, merujuk ke sejarah silam Richard Ramirez, berkemungkinan titik hitam bagi pengaruh buruk tentang bagaimana dia berfikir dan mentafsir soal buruk dan baik, tentang macam mana dadah, keganasan dan fantasi yang gagal dikawal somehow bergabung menjadi sesuatu yang malapetaka, menjadi sesuatu yang dianggap raksasa. Sampailah Richard Ramirez jadi satu daripada pembunuh bersiri yang paling brutal dalam sejarah Amerika. So, adakah korang percaya di mana faktor persekitaran menjadikan seseorang sebagai penjenayah? Aku tak sabar nak tahu apa yang korang fikir pasal kes ni. Teruskan ke button subscribe, klik ke notification bell for the fast update. Itu je daripada aku. Sayonara.